karena sudah jarang sudah pandai. Jadi habis itu semua mana-mana kampung tidak ada buat ini kulit kayu. Kampung kami orang Tangitong saja ada buat ini kulit kayu. Lain tidak ada. Untuk pelanggan kami yang mau mendapatkan kulit kayu atau baju kulit kayu dan topi ini, mereka akan datang ke tempat inilah untuk membeli produk kami. Oke, jadi atas permintaan ini, jadi kalau kita tidak membekal, maka terputuslah budaya ini. Jadi oleh itu kami di Kampung Tangitong cuba untuk mencari pembekal dari luar. Oleh kerana pembekal kulit kayu di kawasan kita sekarang ini pun sudah hampir pupus. Oleh kerana banyak tempat sudah diguna untuk menanam kelapa sawit. Jadi kita cuba mendapatkan bekalan kulit kayu daripada Miri, daripada kaum Penan. Saya tua kampung Sud Kurus, kampung Tangitong. Mula-mula kami orang bikin ini dari saya punya bapa. Dulu mula-mula kami ini tahu ini kulit kayu, dari bapa saya, dia orang buat dinding kami punya kebun. Buat dinding, buka dia besar-besar buat dinding. Karena mula-mula dulu tidak ada buat apa, kayu semua tidak dapat. Jadi ini yang kami orang pakai buat dinding. Ini dalam kami orang buat padi, baru kami orang bikin, ambil dia punya kulit besar buat dinding. Bapak saya dia ajar saya buat ini kayu. Mula-mula kami orang buat cawat. Sudah buat cawat, dia ajar kami orang pergi hutan. Baru dia kasih tahu ini macam ambil ni kayu. Dia pergi hutan dia tabang dia,
sudah tebang, baru kami orang ambil dia punya batang simpan, baru kami orang tutup dia. Sudah dia tutup, baru buang dia punya kulit sampai dia buat beginilah. Ini sudah buat ini macam, baru ada kami bikin topi atau bikin baju. Ini yang kami orang ajar kami orang buat ini macam. Dan lagi satu saya kasih tahu, karena dia punya pokok kalau dia besar tidak dapat ambil. Kalau dia sedang-sedang itu baru kami ambil buat macam ini ya, macam ni dapat buat baju, buat topi. Begitulah. Kalau dia terlalu besar tidak dapat kami orang kurang ambil. Bila ini kayu tidak tutup, dia tidak dapat buka, keras. Apa macam pun kau buang tidak dapat. Kalau ini sudah tutup, baru dia ada licak, baru dia dapat buka. Supaya dia tidak kuyak. Kalau tidak tutup, tidak dapat ambil kerana dia kuyak semua. Dari itu inilah sebab kami orang belajar tutup dia sampai dia boleh dapat ambil buat itu kulit kayu. Bila kami orang ambil ini kulit kayu, ada yang tinggal di tempat dia punya kulit. Karena kalau dia tidak buang, dia tidak dapat bikin. Karena kalau ini sudah buat ini macam, baru dia dapat buat topi dengan baju. Jadi ini tidak pakai lagi. Ini kulit kayu tidak pakai. Kami orang buang. Kalau dia bagus, ini kulit kayu dulu yang besar lah. Yang besar ini kami buat dinding itu rumah dalam kebun. Karena sudah jarang, sudah pandai. Jadi habis itu semua mana-mana kampung tidak ada buat ini kulit kayu. Kampung kami orang Tangitung saja ada buat ini kulit kayu. Lain tidak ada. Nama saya Mungasud. Saya berumur 49 tahun dan berasal dari Kampung Tangitung. Saya merupakan seorang suri rumah dan mengusahakan kraft kulit kayu merupakan kerja sambilan saya. Saya mula menceburkan diri dalam pembuatan kraft ini sebab macam mana bapak cerita, dia pun selalu tengok bapak dia buat ni kan. Untuk saya memang tinggal dengan mereka dua lah dan selalu tengok mereka buat topi dan baju ni. Dengan itu saya pun berminat untuk mencoba dan belajar untuk membuat baju dan topi kulit kayu. Sekarang saya sudah pandai menjahit dan mengambil kulit kayu pun sudah saya pandai. Dengan menjahit baju pun saya sudah pandai. Untuk membuat topi dan baju kulit kayu, ini tempat kami memproses dan menjahit topi dan baju itu. Selepas kami memproses kulit kayu di hutan, kami bawa pergi sini. Selepas dia ketok kering, baru kami proses di sini lah, seperti menjahit, menggunting, kami buat di sini. Produk kami dibeli dari
Selalulah orang dari luar kalau yang di pasar sana, dia orang datang sini untuk membeli. Kadang-kadang mereka buat tempahan dengan kami. Kami menjual topi dan baju ini juga dengan membuat pameran. Kalau ada program dari jabatan seperti Jabatan Hutan dan Jabatan Pertanian, kami akan dibawa untuk membuat pameran seperti di Miri, di Kuching. Untuk baju talun dan topi talun selalunya digunakan oleh pengantin lelaki. Kalau yang pengantin lelaki, mereka akan menggunakan baju kulit kayu yang bercorak dan topi talun. Ada juga kalau yang berkemampuan, mereka akan membeli baju dan topi ini untuk diberi kepada bapak mertua dia. Bapak mertua dengan adik-beradik lelaki pihak perempuan lah. Ya, kalau itu tidak semestinya, tapi ikut kemampuan pengantin lelaki. Untuk kaum membawang, selalunya topi dan baju itu dibawa semasa acara petaten, di mana acara petaten itu pengantin perempuan dan pengantin lelaki akan bertukar barang hantaran lah. Selalu kalau pengantin lelaki mula mau jalan hantar barang itu pergi perempuan, mereka akan menembaklah untuk tanda mereka mula mau jalan pergi membawa hantaran itu kepada pengantin perempuan. Untuk pelanggan kami yang mau mendapatkan kulit kayu atau baju kulit kayu dan topi ini, mereka akan datang ke tempat inilah untuk membeli produk kami. Tempat kami selalu dilewati oleh jabatan dari Jabatan Hutan, Jabatan Pertanian. Mereka akan selalu membuat program lah untuk melawat kami di tempat ini dan melihat pembuatan dan pemprosesan kulit kayu yang kami buat. Kulit kayu ini sebenarnya pada mulanya diperkenalkan oleh bapak saya sebagai tali bakul, dan setelah itu Jabatan Pertanian mencadangkan supaya ada sesuatu lah yang dibuat daripada kulit kayu itu. Jadi bapak saya mendapat ide di mana dia membuat topi lah. Sebenarnya topi itu yang mula-mula kami buat dulu lah, dan memang pattern dia lain sebenarnya yang dulu lah, dan dipermodankan sehingga dijadikan sebagai topi koboi sekarang ini. Kalau di Lawas, tempat kami sejak yang ada membuat produk kulit kayu. Kalau untuk di Lawas ini, tempat kampung kami sejak yang kita boleh dapatlah mendapatkan topi dan baju kulit kayu. Untuk pemberian cenderahati selalu mereka ambil dari kami lah untuk sebagai petanda dari Lawas. Mereka akan mengambil baju dan topi kulit kayu ini sebagai hadiah cenderahati kepada sesiapa yang datang ke Lawas. Saya Dr. Bell, umur sekarang ialah 56 tahun, dan saya berasal dari Lawas, Kampung Tang Hitung Lawas, dan sekarang ni saya merupakan Ketua Jabatan Pendidikan Seni Visual di Institut Pendidikan Guru Kampus Sarawak. Sejak kecil lagi saya memang selalu ikutlah ibu bapa saya, terutamanya proses untuk mengambil kulit kayu ini.
Okay, jadi semasa sejak sekolah rendah lagi memang saya berminat lah dengan lukisan ini, dan merupakan satu gift lah, di mana apabila saya mengikut pertandingan melukis poster sebagai contoh, saya juga mendapat tempat dalam pertandingan tersebut. Jadi melihat kulit kayu yang dibuang, serpihan-serpihan yang digunakan oleh ibu bapa itu, jadi timbullah minat kita untuk membuat contengan di atas kulit kayu ini, yang merupakan satu media yang agak unik lah bagi saya. Okey, dalam lukisan ni sebenarnya saya telah membuat eksplorasi lah sejak saya belajar di Unimas, first degree saya. Saya telah membuat eksplorasi terhadap kulit kayu ini. Jadi saya dapati dia mempunyai potensi yang baik, oleh kerana dia merupakan satu media yang unik. Sebab kita banyak melihat karya-karya di atas kanvas, di atas media-media lain, tapi di atas kulit kayu ini satu media yang boleh express bahan asli kita pribumi lah, ataupun orang Ulu di Sarawak ini. Okey. Jadi saya telah buat banyak eksplorasi. Sebagai contoh, saya telah buat teknik membakar, teknik collage, dan berbagai teknik catan akrilik, dan cat minyak pun saya dah cuba. Batik pun saya dah cuba untuk kulit kayu ini, dan saya dapati dia mempunyai potensi yang boleh kita kategorikan sebagai karya yang agak unik. Sebenarnya saya telah membuat beberapa eksplorasi terhadap teknik di atas kulit kayu ini, dan salah satu teknik-teknik yang kita aplikasi ini mempunyai cabaran lah, oleh kerana kulit kayu ini dia menyerap dengan begitu kuat. Jadi kita kena ulang, itu cabaran dia, kita kena ulang berkali-kali sehingga warna itu melekat di situlah. Dan untuk teknik lain seperti collage pun sama juga, kita kena menggunakan gam yang betul. Untuk teknik membakar itu lagi agak mencabar, sebab kita tak boleh silap. Kalau silap dia kita kena ubah sesuai dia mengikut apa stroke yang kita telah buat lah. Itu merupakan cabaran di atas kulit kayu. Walaupun dengan kesungguhan, dengan kesabaran, saya pasti kita boleh berjaya. Kulit kayu atau lukisan kulit kayu ini, saya bersama-sama dengan produk kulit kayu di kampung saya sendiri, iaitu Kampung Tangitung. Oleh kerana kampung saya ini selalu dijemput, bukan saja untuk pertandingan, juga untuk promosi ataupun kraft tangan. Kraft tangan Malaysia, dia setiap tahun dia akan buat satu program jualan yang selalunya diadakan di Kuching ataupun di Miri, Bintulu, dan kadang-kadang di Semenanjung Malaysia. Jadi kita ni di kampung ni dijemput untuk mempromosikan produk-produk kulit kayu ni. Jadi saya pun menyertai ibu bapa saya ataupun orang kampung ini untuk membuat pameran. Jadi di situlah permulaan bagaimana lukisan kulit kayu saya ini dikenalilah oleh orang luar. Selain daripada itu, saya juga menyertai pameran-pameran yang dianjurkan oleh mana-mana, saya tak pilih. Mana-mana ada pameran, sama ada kecil ataupun besar, saya akan cuba untuk melibatkan diri, untuk kita memperkenalkan satu produk karya seni yang
saya rasa agak unik lah di Sarawak ini. Sebenarnya permintaan terhadap pakaian tradisional kulit kayu Lembawang ini semakin banyak. Bukan sahaja masyarakat Lembawang sahaja, masyarakat orang Ulu di Sabah, di Brunei pun juga datang ke kampung kita untuk membeli. Salah satu sebabnya ialah apabila ada perayaan contohnya perayaan Pesta Lun Bawang. Kalau di Sabah Pesta Lun Dayak, di situlah masanya permintaan itu terlalu banyak. Jadi kampung Tangitung ini merupakan kampung yang membekal sejak 1960. Lama sudah. Okey. Itu sebabnya pada masa dahulu pertanian membuat satu tempat untuk orang kampung kita membuat menggalakkan proses kulit kayu ini. Okey, dan sekarang ini menjadi trend lah. Kalau ada saja perkahwinan, mereka akan membeli set beberapa set untuk keluarga itu guna semasa perkahwinan. Jadi itulah sebabnya sekarang ini pakaian tradisional dan topi cowboy masyarakat Lembawang ini agak popular lah sekarang. Okay, jadi atas permintaan ini, jadi kalau kita tidak membekal, maka terputuslah budaya ini. Jadi oleh itu kami di Kampung Tangitung cuba untuk mencari pembekal dari luar. Oleh kerana pembekal kulit kayu di kawasan kita sekarang ini pun sudah hampir pupus, oleh kerana banyak tempat sudah digunakan untuk menanam kelapa sawit. Jadi kita cuba mendapatkan bekalan kulit kayu daripada Miri, daripada kaum Penan. Saya tua kampung Sud Kurus, kampung Tangitung, yang saya sudah kerja ini barang. Saya punya umur sekarang, umur saya 87 tahun. Ini tahun 87 tahun. Dari itu sudah lama saya bekerja. Sampai sekarang saya masih lagi mau ajar budak-budak saya supaya tukar saya ambil ini kulit kayu. Ini saja saya kasih tahu dengan hari ini yang saya ada kasih tahu. Okey, untuk orang-orang muda di Kampung Tangitung, saya berharap tradisi ini akan berkekalan lah. Okey, kita akan menggalakkan mereka, terutama yang muda-muda ni untuk mempelajari kemahiran untuk memproses kulit kayu ini. Bukan satu proses yang mudah. Jadi kita telah mendapati ada yang sudah dapat golongan yang pertengahan lah. Contohnya yang 30 tahun ke atas, ada sudah yang terlibat, dan kita berharap ia akan dikekalkan supaya pada masa akan datang teknik ataupun proses mengambil kulit kayu ini tidak pupus lah. Ya.